Jadi kat sini dia boleh buktikan sesuatu sebagai line up utama. Mali kita tahu macam mana. Tapi kita nak tengok Hawk pula untuk minggu yang pertama ni. Ya, season ni RSG dia bagi banyak player dekat tim-tim lain untuk rasa. Tapi macam mana sekalipun, Rose, kita punya guess biasanya tak betul. Rasanya kat sini 2-0 ke 2-1? Okay. Sebab hari ni ialah seru Saturday. I nak 2-1. Memang 2-0. Cepatlah kita balik hari ni. Baik, Ros. Terima kasih. Sekarang ni kita dah masuk ke dalam drafting. NC adalah first pick, Team Hak adalah second pick dan mereka dah ambil mereka punya first pick iaitu Edith. Okey tak okey? Syamilo-milo. Wow. Alright. Kat sini kita nampak bagaimana dengan pemilihan Edith. Sememangnya kalau kita fikirkan pemilihan tersebut adalah role yang fleksibel. Roma boleh, EXP boleh. Tapi dengan adanya Edith itu sendiri sebenarnya, dia akan memberikan tekanan yang besar. Dan sekarang untuk Team Hak, mereka gunakan Valentina dan juga Iritel, pilihan yang awal. Ya, sangat awal. Valentina okey, tapi Iritel, Saya rasa lebih kepada corak permainan Cloud yang digunakan oleh Panda. Dia lebih kurang macam mana dia gunakan Iritel. Jadi dia nak samakan gameplay tu. That's why kenapa mereka dapatkan Iritel yang awal. ataupun saya punya opinion juga, dia ambil yang awal untuk biar Team NC rasa macam jangan ambil hero keras. Mungkin tak berbaloi. Ataupun hero lembut. Maksudnya macam dia try untuk dictatekan draft ni dengan ada Iritel, so dia macam psycho awal-awal. Tapi tak ke macam benda ni boleh jadi macam dia mendedahkan strategi dengan lebih awal. Sebab Irita kita tahu dia kuat kat team fight. Jadi kalau untuk pasukan PSNC boleh bawa keluar hero yang boleh counter engagement macam Drop, macam hero demi top. Nampak macam team fight. Sekali Iris tak join pun. Nampak tak? Kita tahu macam mana Dia psycho awal. Yentel je pepel. Sekejap, kalau dia Mungkin Gary lah. Siapa tahu kan? Terizla pilihan yang baik dekat sini bagi pendapat saya, di mana dia akan stopkan 3 pemain ini terlebih dahulu. Kemudian Iritel akan berterusan untuk keluarkan damage. Tapi daripada segi pemilihan hero lah untuk pasukan MPSNC, terutamanya sekali ramai yang tahu Sonic punya hero pool pelik-pelik. Betul. Hanzo, Sun, Roger, Sun, Altos. Ni tambah pula dengan talent-talent yang baru ni, fleksibel. Pick lagi yang saya rasa lebih terbuka untuk dia. Bellman kemungkinan besar akan boleh dikeluarkan. Ini merupakan antara patch terbaik untuk Sonic untuk membuktikan kenapa dia pernah digelarkan antara assassin yang menggila. Dia ban Hanzo. Okay, respect ban. Respect ban. Dia baru tadi cakap dengan Sonic suruh main Hanzo. Tapi sayang sekali Team Hak telah detect benda tu. Time tu Team Hak tengah lepak sekali. Memanglah dia dengar. Alamak. Salah. Min kan mana ni? Peristiwa season 8 bawa sampai season sekarang. Ya, apa ni fun fact ni? Seremban has a sister. Many people may not know this, but Seremban actually has a sister city in Indonesia called Bukit Tinggi. Saya tak faham. Ya ke? Ya ke? Ya ke? Cuba awak Melayu kan? Ramai orang tak tahu ni, tapi Seremban actually ada kakak. Sudah. Kakak di Indonesia yang nama dia Bukit Tinggi. Bukan Bukit Tinggi dekat JB Johor. Ketia Kelang pun ada. Kan? Kelang ada. Banyak Bukit Tinggi punya kat dunia ni. Bukit jarang tak tinggi. Bukit Kalau ke Ampang, Bukit Belacan. Dah lah, fokus lah kan. Tak, facts tu yang buatkan kita tertarik. Tapi apapun kita lihat bagaimana dengan banning sekarang ni, di mana Hanzo terakhir bawa keluar oleh Team Hak sebagai satu respect ban. Begitu juga dengan NC, bawa keluar Chow. Tapi sekarang ni Kaja, Franco masih lagi terlepas. Secara jujurnya saya boleh katakan kat sini untuk Team Hak, mereka boleh keluarkan satu lagi hero assassin kalau mereka mahukan. Tapi mereka nak biarkan Iris selesa dekat bahagian laning. Mereka dah keluarkan Xbox yang kita tahu sangat-sangat berbahaya kalau berhadapan dengan Terizla. Kenapa dia bahaya, Syamilo? Dia boleh buat apa? Dia sebab true damage. Apabila true Terizla, dia pertahanan yang dikeluarkan adalah dari sudut dia punya HP. Jadi bila true damage, dia buat fizikal macam mana pun, dia boleh dileburkan. Rose tak suka Xbox. Kenapa? Fire. My friend. Teruskan Abel. Teruskan Abel. Ya, siapa dia cakap? Easy win. 2-0. Confident tu yang penting. Saya pun tak se-confident. Wakil daripada NC pun tak confident macam tu Okay, jadi sekarang ni untuk Team Hak, mereka dah ada mid, mereka dah ada gold dengan EXP. Jadi sekarang ni apa yang diorang nak utamakan? Sebab Artis. Saya rasa Martis bagus. Sebab kalau nak ambil assassin kat sini pun, lawan Brody mungkin susah. Ya, sejujurnya ya betul. Nak dapatkan assassin agak berbahaya. Tapi kena ingat di mana Fredrin masih lagi terbuka. Tapi berdasarkan kalau nak ambil Fredrin dengan adanya Yves juga... Bagilah hero damage kat Giri. Jangan bagi dia hero tu. Ya, saya rasa bagi hero damage tu pilihan yang baik juga. Bane mungkin pilihan yang baik. Tapi kalau mereka nak simpan dulu pun okey. Dan mereka ambil Roma dulu, memang signature game style daripada Noah, pick off hero. Menarik. Sekarang ni Rose, tengok the draft so far. What do you think?
Ada tak tahu dah. Nak tanya apa? What do I think? Apa pendapat anda? Itu bahagian yang bahasa Melayunya. Kalau Tagalog? Sana all. Itu je yang saya cakap yang boleh cakap on broadcast. Sebab bila tengok 3 hero daripada NC, 3 hero daripada Team Hak, nampak balance. Tapi sekarang dah ada Minotaur. Jadi memang nampak macam diorang nak fight, team fight kat sini. Oh my god. Okay. Steve, awak sebut Sun tadi kan? Ini memang dia punya signature hero. Macam mana awak tahu? Warna merah. Aran pun tak tahu, yang ni awak tahu. Jangan personal sangat attack game tu. Tapi sekarang ni kalau kita lihat daripada sudut pilihan Apa ni? hero ni, Datang dari JP. JP. Tengok Retri Gary. Yeah. Jauh dia datang. Saya dengan Rose pun daripada JB. Kenapa tak nak tengok Lafayette dengan Rose? Tu lah. Kita pun wakil dari JP tau. ya, tapi Martin. Martin. Alright. Awak memang betul, awak boleh jadi analyst tau. Single. Itulah tapi dia orang tak offer. Mars, makin lama memang macam makin awak ni jadi audience je lah. Jadi kalau macam ni kan. Rose, ada tak kata-kata terakhir sebelum kita pass kat orang? Kata-kata terakhir. Okay. Team, this is your moment. Tak. Casters, this is your moment. Mana suaranya? Dah lah. Kita dah settle kat sini. Kita akan pass pada kita punya trio casters. Good luck for match number 3. Alright. Jadi, perlawanan terakhir pada hari ini di antara pasukan Team Hak bertemu dengan MPX NC. Yap, awal dari pitching dulu. Bukan, itu memang saya Natural. pasti untuk jadikan benda ini semakin lama semakin menarik. Jadi, mampukah pasukan Team Hak mengukuhkan kedudukan dengan mendapatkan kemenangan 2-0 ataupun MPX NC mampu untuk berada di dalam kelompok 3 yang terbaik. Debut pasukan baru tapi bukan pemain baru. Ingin membuktikan sesuatu kepada Team Hak, bekas juara season yang ke-10. Jadi dekat sini banyak benda yang boleh untuk dibuktikan. Ayo kita masuk ke dalam game yang ketiga pada hari ini. Di antara pasukan MPX NC menentang Team Hak. Di dalam Dewa Sri Putra, The Niners berhadapan dengan ekor Team Hak. Kali ini siapa yang akan menang game yang pertama? Hawk di bahagian Roma. Begitu juga dengan Noah. Kedua-dua underrated Roma. Siapa pick-off yang akan membuahkan hasil? Ya, pasukan MPX NC akan bermain di bahagian warna biru. Sementara pasukan Team Hak akan bermain di bahagian warna merah. Pegeruntan sekarang ni diberikan asakan dua orang pemain daripada pasukan NC cuba untuk dapatkan Iris. Dia fokuskan dekat Iris. Iris mungkin akan terkorban buat kali pertamanya. First blood diberikan kepada Yetre untuk pasukan MPX NC. Ya, permulaan yang begitu baik ditunjukkan oleh MPX NC. Tahu bagaimana rotasi yang bakal dilakukan oleh Iris tadi bakal menguncak-kacirkan rotasi dan juga pergerakan daripada MPX NC. Tapi masih lagi terlalu awal untuk kita menidakkan apakah yang mampu dilakukan oleh pasukan Team Hak, terutamanya apabila mereka sudah berjaya mendapatkan item dan juga dapatkan level-level yang penting. Ya, Retri telah boleh digunakan oleh Sonic sebentar tadi untuk mencolek sedikit ketam yang akan memberikan gol untuk pasukan MPX NC. Dan ketika ini, Hype akan ditekan terlebih dahulu. Dan Hype merupakan antara rookie untuk season ini, betul? Ya. Jadi inilah persembahan yang kita akan saksikan daripada pemain mid lane untuk pasukan NC sendiri. Tapi Noah dan juga Yura berada dekat bahagian tengah. Hyde dan juga Hawk akan melakukan perkara yang sama. Tapi sepanjang perlawanan ni, mata kita sememangnya akan tertumpu kepada Sun. Yes, ataupun Sonic. Sun dan juga Sonic. Jadi, alright, jadi dia explain, dia kelakar. Tapi sekarang ni fokus juga kita diberikan kepada Turtle. Nampaknya dua pemain daripada pasukan MPX NC, pasukan Team Hak. Mereka hanya melihat ataupun mengintai saja. Sekiranya ada peluang yang terbaik untuk mencuri perebutan penggunaan retribution bakal berlaku sebentar nanti. Dan sekarang Sonic masuk tetapi Gary terdapatkan Turtle terlebih dahulu. Pertempuran yang berlaku sekarang Gary mungkin akan dikorbankan. Bukan lagi mungkin Hyde akan mendapatkan kill tersebut. Manakala Yatri akan menerima nasib yang sama. Hyde akan memberikan double kill kepada Yura. 2 kill diberikan kepada Valentina buat masa ini. 2 kill berbalas, 2 kill terlebih dahulu. Sonic gagal untuk mendapatkan Retri. Tapi dalam masa yang sama, farming dia tidaklah diganggu teruk. Manakala Noir akan mematikan gerakan pemain ini. Untuk Noir pick off, dia kena jaga-jaga. Kadang-kadang dia tarik tu boleh jadi betul. Kadang-kadang dia tarik tu hanyalah clone. Ya, ataupun takut dia tertarik buff tadi. Jadi dia kena berhati-hati untuk pastikan tarikan dia tidak boleh dibazirkan supaya pick off daripada pasukan Team Hak sepatutnya lebih on point. Sekarang ini dua pemain daripada pasukan Team Hak berikan fokus untuk clear minion. Mereka berjaya untuk clearkan dengan lebih pantas berbanding pasukan NC.
Dan sementara itu mereka akan cuba melakukan rotasi di bahagian atas. Okay, nampak daripada segi itemization dan juga talent untuk Sun tersebut dengan menggunakan killing. Bahkan saya, dia gunakan Season Hunter dan juga adaptive attack tambahan. Kemudian dengan adanya Quantum Charge untuk memberikan movement speed yang dia ada. Tambahan lagi dengan pemilihan core talent dia adalah Assassin. Jadi kat sini untuk Sun, damage early game tu ada. Dan pasukan Team Hub perlu pastikan yang late game damage daripada Sun ni tak boleh dikeluarkan dengan sebaik yang mungkin. Mereka kena kekang Sun ini di bahagian late game. Betul, sebab Sun adalah antara hero fighter yang boleh keluarkan damage per second yang tinggi. Dia boleh gunakan Demon Hunter Sword. Tak ada fighter lain yang boleh buat benda tu selain daripada Sun. Saya tak pasti ada lagi ke tak. Tapi Sun adalah salah satunya. Jadi perlu untuk diberikan perhatian, terutamanya Team Hawk di fasa late game, sebab bila Sun ni membantai akan berasa sakit ni walau nyawa dia tebas mana. Ya, tapi pasukan Team Hawk ada Iritel untuk digunakan di bahagian fasa late game untuk pastikan sekiranya mereka berada dalam situasi yang sangat genting. At least mereka ada marksman yang mampu untuk meleburkan. Lagi-lagi dengan patch baru, dengan ada item terbaru, akan berikan lebih banyak lagi kelebihan kepada pemain yang menggunakan Iritel. Dan turtle seterusnya telah pun dimulakan oleh pasukan Team Hawk. Pastinya akan menjadi satu turtle yang mudah. Ada beberapa coba dilakukan. Yura Tak boleh nak gerak langsung Yura daripada kawasan tersebut. Dan turtle telah pun diambil oleh pasukan Team Hawk. Sempat mereka cuba untuk mencuri turtle tersebut. Namun pasukan MPSNC masih lagi dalam keadaan yang stabil. Kedudukan gol tidaklah terlalu jauh buat 4 minit yang pertama. Corrosion Sight, item pertama yang dibeli oleh Sonic. Macam dulu, apa pendapat awak? Ya, ini item yang sangat baik sebenarnya. Dengan adanya Ice Retribution, dengan adanya Corrosion Sight, jadi pergerakan pasukan Team Hawk akan direndahkan dengan secepat yang mungkin. Bayangkan kalau dah siapkan Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff lepas ini, Sun yang digunakan oleh Sonic boleh solo kill, tapi Hawk ditekan. Oh, Hawk sekarang ini mungkin dalam keadaan yang bahaya, ditusuk oleh Decimation. Zaf terpaksa menggunakan flicker. Namun bagaimana Thorn dapat memori tersebut tak dapat untuk menyelamatkan beliau. Dan Gary menggila mendapatkan kill demi kill, 4 berbalas 3 untuk Team Hawk. 5 minit yang pertama ini memberikan kelebihan yang besar kepada pasukan Team Hawk. Sekarang ini mereka cuba untuk berikan sedikit sebanyak tekanan di bahagian tengah untuk memudahkan lagi pasukan ini untuk melakukan rotasi. Namun begitu, ada 2 pemain daripada pasukan MPXNC yang berjaya untuk menjaga menara ini dengan lebih baik. Untuk pastikan pasukan Team Hawk tidak mampu untuk menjatuhkan target tersebut. Gerakan yang dikeluarkan oleh pasukan Team Hawk sendiri sangat-sangat agresif. Begitu kemas sekali. Mereka dah tahu bagaimana cara untuk kawal kawasan sungai tersebut yang menyebabkan mereka sedikit berbeza dengan pergerakan yang mereka lakukan. Kita belum nampak lagi tarikan dengan flicker yang digunakan oleh Noah, tapi bagaimana damage yang dikeluarkan oleh Yura itu sendiri sangat menyakitkan. Dan biasa, Iris seperti biasa, hero moment. Memang hero-hero dia juga. Terizla seperti tadi, penalty zone tepat kepada sasaran, dan itu menyebabkan kenapa NC tak boleh nak memberikan reaksi balas. Dan Team Hawk berjaya untuk dapatkan 4 kill secara total. Ya, tambahan pula dengan sekarang Turtle akan hidup kurang daripada 10 saat lagi. Kesemua ultimate untuk Team Hawk ada. Jadi kat sini mereka tak ada masalah kalau mereka nak mulakan team fight ataupun counter team fight yang dimulakan oleh pasukan MPSNC. Perebutan ini pastinya akan menjadi satu keadaan yang cukup sukar untuk MPSNC yang ketinggalan agak sedikit banyak. 2000 gol adalah jumlah yang besar di fasa awal game. Ya, pastinya akan beri satu berita yang buruk buat pasukan MPXNC sekiranya mereka tidak mampu untuk merapatkan jurang gol tersebut dengan cubaan untuk mencuri turtle ini. Tapi bukanlah satu tugas yang mudah untuk pasukan NC mendapatkan. Kerana kita tahu bagaimana Gary sangat-sangat on point dari segi retribution, berjaya untuk dapatkan turtle, cuba untuk melakukan respon dengan mendapatkan kill. Namun begitu pasukan NC berjaya untuk meloloskan diri. Ya, terus sahaja mendapatkan objektif dan pilih objektif seterusnya. Dapatkan turtle, dekat mana pula lane yang perlu mereka fokuskan. Dekat bahagian atas, dekat bahagian bawah. Jadi sekarang ni untuk pasukan MPSNC, kalau mereka tak boleh menang dekat sudut fight, mereka masih lagi ada jawapan, iaitu menggunakan street push meta. Tapi Hawk penalty zone dah di counter semula dengan ketukan tanah oleh Hawk seperti tadi, dan Iris dalam keadaan yang bahaya. Namun kita lihat bagaimana 3 orang lasik. Tahun 4 memori gagal Kalau untuk mengorbankan Iris seperti tadi. Tak ada stack. ya, dia 2 stack. Kalau satu lagi stack saya rasa boleh saja untuk melemahkan Iris. Tapi Hawk lalu ke depan sebentar ni. Kalau ditangkap sememangnya tarik ini akan ditumbangkan. Walaupun sebenarnya MPSNC takkan cuba untuk mempertahankan tarik tersebut. Sememangnya mudah untuk didapatkan oleh Team Hawk. Pengambilan tarik 2/1 ketika ini. Ya, di bahagian bawah juga pasukan Team Hawk berjaya untuk mendapatkan turret tersebut. Ya, apa item yang disiapkan oleh Gary. Dia dah ada Unstrike, juga menang lane terhadap Sonic. Tetapi dia dah ada 2 item yang mampu untuk melakukan damage, iaitu Demon Hunter Sword dan juga Corrosion Sight yang akan memberikan fokus pada attack speed dan juga memberikan damage yang besar kepada
pemain yang mempunyai hero ataupun nyawa yang lebih tinggi. Jadi persoalannya bilakah Sonic ni akan cuba untuk bangkit dan menunjukkan aksi beliau sebenarnya, kerana sekarang ni masih lagi sedikit samar-samar apakah kebolehan yang mampu ditunjukkan oleh pemain ini. Dia sama konsep macam Cloud juga. Ya, Dia ada dalam waktu yang sama dia tak ada. Kalau dia ada tu maknanya dia akan tunjuk muka saja. Okey, dia bagi tahu yang bahawa pasukan Team Hawk, okey, kat sini ada Sun. Jadi mereka akan fokus kat bahagian T5. Padahal sebenarnya gerakan yang dikeluarkan oleh Sun sebenarnya berbeza. Sebab tadi kita nampak split push dekat bahagian bawah. Dan sekarang ni pasukan NC berjaya untuk dapatkan turret dekat bahagian atas. Mungkin sedikit saja lagi. Yap. Terus sahaja. 2 turret berbalas 2 dalam sekali mata. Dan kita kena fikirkan kat sini. Kita bincangkan awal-awal. Watak yang bahayanya adalah Sonic untuk pasukan MPXNC. Dia macam Cloud, macam apa yang awak cakap tadi, time bomb juga. Kalau di bahagian late game, kita sangkakan Sun ni tidak sakit. Tapi bila dia dah jadi 3, bila dia kaki bushi no jutsu, dekat situ memang cukup sakit bila dia ketuk seorang target. Oh, PYY sebenarnya berjaya untuk lakukan sedikit setup. Dia mendapatkan Iris yang begitu fokus terhadap lot yang pertama ini. Ya, lot pertama hampir saja Tengok untuk Sonic dikorbankan dan Gary mendapatkan objektif neutral secara 100% setakat ini. Dan mungkin akan ditarik. Dan juga dia akan dikorbankan dengan Divine Judgment yang dimulakan oleh Noah sebentar tadi. Tapi lihatlah di manakah kedudukan Sonic di kala 5 pemain daripada pasukan Team Hawk. Mereka Sonic fokus di bahagian tengah cuba untuk mendapatkan inhibitor turret sekarang ni. Mereka berjaya untuk menahan. Gary berjaya mendapatkan zap, tetapi cubaan yang baik dilakukan oleh NC sebentar tadi. Cuba untuk membucurkan pertahanan yang dilakukan Tidak oleh by one. Sekarang ni Sonic mungkin akan terkorban ataupun tidak sebab 3 orang tengah kepung dia. Jawapannya ya, mega kill diberikan kepada pasukan Team Hawk, pada Gary spesifiknya. Dan sekarang mereka ada kelebihan untuk push, dapatkan satu lagi objektif kemungkinan dengan berbekalkan lot di bahagian top lane. Tarik dekat bahagian atas mungkin akan ditumbangkan, tapi tarik di bahagian tengah ini menjadi fokus untuk Team Hawk. Tapi mereka dapat Panda. Panda agak sedikit ke depan, namun ada lagi ultimate crossbow terus dikeluarkan untuk mengelakkan diri daripada terkena damage yang berterusan daripada turret tersebut di bahagian tengah. Dan seharusnya Panda aware dengan perkara tersebut. Dengan adanya Y3 dapat untuk mengeluarkan setup dengan secara terkejutnya. Jadi Panda yang tak ada purify susah juga untuk larikan diri. Ya, dan juga follow up yang Okay, agak conceal sedikit daripada Noah. lambat daripada pasukan MPXNC, tapi mereka memberikan fokus kepada Zaf. Gary berjaya dapatkan satu turret. Noror dan juga kita lihat bagaimana Anwar telah dikorbankan dan Panda sekali lagi tertangkap. Kemungkinan sekarang ini dengan ada revelation yang dikeluarkan oleh Hai. Dan seorang saja Iris yang berada dalam kawasan tersebut. Sukarto ditumbangkan. Yetri akan menjadi mangsa kepada Yura. Lihat bagaimana damage yang telah ditadah oleh pasukan Team Hawk dan juga keluaran damage daripada Panda. Hentakan demi hentakan, ada penalty zone, ada skill daripada Edith yang digunakan oleh Yeti sebentar tadi. Menyukakan lagi banyak pergerakan-pergerakan baik daripada kedua-dua pasukan. Ada banyak skill sebenarnya untuk menumbangkan Iris, tapi tak cukup disebabkan dengan adanya Brace Mic. Dia dapatkan kembali nyawanya. Tapi sekarang ni kita akan lihat player head to head dekat bahagian court lane. Zaf masih lagi belum boleh buat apa-apa. Saya boleh katakan kat sini daripada segi permainan yang ditunjukkan oleh Panda pula lebih agresif. Kita nampak bagaimana farming yang dikenakan ataupun yang didapatkan oleh pemain ini lebih lancar dibandingkan dengan gold lane untuk pasukan MPXNC. Dan mereka perlu berwaspada dengan perkara ini. Daripada sudut perbezaan gol juga berpihak kepada gold lane untuk pasukan Team Hawk sendiri dengan adanya Great Dragon Spear. Jadi susah nak tangkap Iritel. Tambahkan lagi dengan sprint. Kalau tak kena stun, it's over untuk MPXNC. Ya, pastinya akan jadi satu kesukaran demi kesukaran yang akan dihadapi oleh pasukan MPXNC. Tapi masih lagi terlalu awal. Kita baru masuk ke fasa mid game. Pasukan daripada MPXNC, 3 turret milik pasukan Team Hawk berjaya dijatuhkan. Team Hawk juga berjaya menjatuhkan 3 turret milik pasukan MPXNC. Jadi kedudukan masih lagi stabil, walaupun dari segi pengawalan map pasukan Team Hawk jauh lagi ke hadapan. Sekarang ini saya nampak untuk Team Hawk sendiri mereka menunggu untuk buat split push di bahagian bawah. Seakan-akan ingin abaikan saja, bukan abaikan tetapi Gary sekarang tengah menarik perhatian. Memberikan sangkaan kepada MPXNC bahawasanya Team Hawk berada di kawasan tersebut secara beramai-ramai. Namun masih lagi berhati-hati untuk MPXNC tidak mahu untuk melakukan gerakan terburu-buru. Mata untuk pasukan Team Hawk sekarang ini akan tertumpu dekat minimap juga. Dekat mana kedudukan Sun, dekat mana kedudukan Sony. Kalau mereka terleka sedikit,
Ini akan menjadi big upset untuk mereka. Tapi tarikan daripada Noah baik. Dan kepada Yetri tidak berjaya untuk mengorbankan beliau pada Iris. Tito. Tangkap kepada 2 orang. Hawk masih lagi ada mineral. Itu dia Yetri telah dikorbankan terlebih dahulu. Iris sekarang nyawa yang sedikit. Wow. Tapi masih lagi immortality. Terpaksa untuk LPSNC balik semula dengan terkorbannya Yetri. Inilah dia peluang keemasan untuk tim Hak mendapatkan lot yang pertama. Ya, satu tarikan yang baik lakukan oleh Noah sebentar tadi yang menukar arus perlawanan di bahagian lot sebentar tadi. Satu cubaan yang baik, berjaya untuk membuahkan hasil dan sekaligus berjaya untuk menjatuhkan Yetri dan berjaya untuk gunakan kelebihan tersebut untuk mendapatkan lot tersebut. Ini adalah Luminous Lot, pastinya akan memberikan lebih banyak advantage buat pasukan tim Hub. Nampak bagaimana daripada segi AI winning prediction sekalipun 68% kemenangan ini diberikan kepada Team Hak dan daripada early game, mid game to late game kesemuanya dikuasai kemas oleh pasukan daripada Team Hak ini. Dan kita nampak bagaimana sedikit apa yang mereka lepaskan adalah turret di bahagian bawah, tapi selebihnya mereka lakukan dengan sangat-sangat sempurna. Team fight dan sebagainya. Tapi sekarang ni Gary one by one dengan Sonic menjadi 3 lawan 1, tapi itu clone. Clone pun dah sakit. Lone pun dikorbankan dengan begitu mudah, namun kita lihat bagaimana Gary cuba untuk mengejar Sonic. Adakah dia akan dikepung? Yura seperti mana Sonic dia cuba menghidu gerakan pasukan daripada tim Hak, cuba untuk mengepung beliau. Dan sekarang ni Sonic dah dipisahkan. Mana dia nak lari? Selagi ada skill mungkin dia dapat untuk melarikan diri. Ataupun mungkin Sonic akan terkorban sekali lagi, memberikan ruang kepada tim Hak untuk mendapatkan inhibitor turret di bahagian bawah. Tapi Sonic baru level 14, Gary dah level 15. Dekat situ kita dapat lihat bagaimana dia kalah dari segi leveling dan sekarang ni ketukan daripada Lord bahagian bawah. Yetri telah boleh tarik dengan Dewan Judgment. Dengan adanya remanipulation sekali lagi. Kita lihat bagaimana 2 inhibitor turret telah pun dihentam oleh pasukan tim Hak. Terus untuk mendapatkan kelebihan mereka, mendebuk pintu masuk untuk pasukan MPSNC di bahagian bawah telah pun diratakan. Kalau cukup item, jangan lawan Sun seorang-seorang. Sangat-sangat berbahaya sebentar tadi. Tambah-tambah lagi kalau untuk menggunakan Martis by one sekarang ni bukanlah situasi yang baik untuk Gary sendiri. Dia perlukan rakan-rakannya. Mungkin hanya Yura sahaja seorang pun cukup untuk membantu tumbangkan Sonic sebagai ultimate dia. Juga sangat-sangat pantas. Dan dia siapkan si Halberd sekarang ni. Jadi, dia punya anti-regen, anti-lifesteal juga akan meningkat. Ini satu peluang yang terbaik untuk pasukan NC. Sekiranya mereka mampu untuk gunakan Sun ini sebaik mungkin. Bukan sebagai untuk berhadapan dengan di dalam team fight, tapi dia menggunakan split push dan juga memberikan pressure yang cukup besar. Dan sebenarnya boleh bagi satu sikit kekeliruan kepada pasukan Tim Hak. Sama ada nak memberikan fokus kepada Tim Hak, kepada team fight ataupun memberikan fokus kepada split push. Ya, 2 benda itu dah cukup untuk memeningkan kepala tim Hak sekarang ni, di mana mereka terpaksa untuk berwaspada dengan kontrol laning mereka. Mereka perlu untuk berdisiplin, lihat macam mana wave itu bergerak. Kalau terlalu hadapan, mungkin itu di situlah peluang untuk MPSNC ambil menghabiskan turret di bahagian mana-mana pun untuk pasukan tim Hak. Sekarang ni bertumpu kepada Lord yang akan muncul. Dekat sini mungkin pertempurannya besar akan berlaku, di mana telah pun bersedia Hawk dan juga Yetri mencari mangsanya. Kalau ikut dari segi pattern yang ingin dilakukan oleh pasukan MPXNC, mereka akan biarkan sahaja pengambilan lot ini jatuh kepada pasukan Team Hak. Mereka akan hantarkan Sun yang digunakan oleh Sonic untuk at least berikan tekanan dekat bahagian laning. So dekat bahagian team fight, depan lot tu tak akan jadi 5 lawan 5, mungkin akan jadi 4 berhadapan dengan 4, memudahkan Sonic sebenarnya untuk buy one dengan siapa-siapa saja target atau siapa-siapa saja yang berada dekat bahagian hadapan. Yetri tangkap tu dah baik, tapi mana follow-upnya agak berbahaya. Susah kalau dia nak commit pada Iris, sebab Iris ada penalty zone. Jadi bila-bila masa saja semua orang FPSNC boleh untuk terkena satu kekurangan cukup besar. Sekiranya death penalty itu dibuat secara mengejut. Sekarang ni masih lagi tertumpu kepada Lord. Tiada siapa melainkan Yetri daripada pihak pasukan FPSNC ingin melakukan saingan. Ya, sekarang mereka cuba untuk berikan sedikit sebanyak poking, tapi lot ini akan diberikan kepada pasukan Team Hak. Dengan begitu mudah Gary berjaya untuk dapatkan perkara tersebut, tapi di satu tempat pasukan MPSNC kehilangan Hawk. Hawk telah pun timbang 4 orang, tapi follow up agak sedikit lambat. Masih lagi ada brutality untuk kesemua pemain pasukan Team Hak kecuali Yura. Dan mereka membiarkan sahaja keadaan itu. Ya, ini disiplin yang kurang baik daripada pasukan MPSNC. Mereka dah nampak yang sememangnya peratus lot itu akan diberikan kepada pasukan Team Hak. Mereka cuba untuk fokus mendapatkan beberapa kill secara balasan, tapi agak bahaya sekarang ni Yetri. Yetri dia tangkap Gary. Gary boleh larikan diri macam tu saja.
Dan damage akan tidak mencukupi untuk mengorbankan carry. Nyawanya cukup tebal. Tapi Sonic pula lain cerita dia. Dia pergi fokus kepada Lord di bahagian bottom. Saya rasa kalau hantar dia seorang pun dah cukup. Ya, nak bantai Lord tu kan. Tapi mereka akan daripada pasukan MPSNC akan memberikan fokus kepada objektif yang lebih penting, utamanya seperti ini tarik di bahagian atas sekarang ni. Zaf berjaya untuk melakukan tugas tersebut. Okey, kali ni 3 datang. Tak cukup satu. Kena panggil kawan juga untuk jatuhkan Sonic ini. Sebab kita dapat lihat macam mana nyawa Gary dah nak habis. Padahal tadi nyawa dia penuh. Diketuk oleh Sun. Okey, tapi sekarang ni Noah dengan adanya konsep tapi Hyde terus flicker. Noah dapat seseorang dekat situ, saya tak pasti siapa. Tapi Hyde yang sebenarnya telah ditikam. Gary mendapatkan kill. Satu persatu immortality telah dipecahkan. Tapi sekarang ini Noah di bahagian belakang. Zaf cuba mencari mangsa. Satu saja stack lagi tidak boleh untuk didapatkan. G3 sekarang ini mungkin akan dikorbankan. Tapi ketika tidak terkena. Zaf cuba untuk membatalkan hasrat. Iris mendapatkan kill tersebut. Dan terkorbannya Panda. Manakala untuk MPSNC terkorban 2 individu. Tapi harus berterima kasih kepada Hawk sebentar tadi Minion Fury beliau yang menyelamatkan keadaan ketika pasukan tim Hawk cuba untuk melakukan team fight. Satu situasi yang buat sangat-sangat suka sebenarnya buat pasukan NC dan juga pasukan tim Hawk. Iris ni ada 9 nyawa ke apa? Dia macam Terizla yang ada Sun. Dia boleh keluar 3. Dan susah. Memang sangat susah untuk bunuh dia sebelah tadi. Nyawa dia dah tinggal tenonate je. Tinggal tiup je. Sayang sekali. Y3 macam nak ikut juga. Dia macam nak selamat juga. Tapi Noah sempat untuk gunakan dia punya first kill dan dapatkan kill. Manakala untuk Iris berjaya untuk larikan diri. Dia dah buat pada hari semalam. Dia nak buat juga pada hari ni. Kalau dia tak dapat MVP game ni, Lafel akan marah lagi. Lihat Iris sekarang ni dia ada apa? Dia ada Dominant Ice, dia ada Radiant Armor yang memberikan fokus kepada damage yang besar daripada Hyde. Dia juga dah ada Anti-Crush untuk memberikan fokus kepada damage yang boleh dikeluarkan. Semuanya item crush. Semua item crush, dia ada Immortality. Jadi memang berikan fokus penuhnya pada defensive. Secara jujurnya daripada segi KDA dia 10 tambah 2 ada 12 point. Yang of Blood. Jadi tak perlu untuk Spellvamp ataupun Life Steal yang didapatkan Spellvamp terutamanya sekali disebabkan dengan skill set yang dia ada pun sebenarnya sudah cukup untuk mengumpul nyawanya yang hilang. Tapi dekat bahagian atas tu, Kaja dan juga Irritail akan ditugaskan untuk berada sekali. Sebab kalau hantar Irritail seorang, memang lauk si monyet ni. Tapi mereka cuba tak dapatkan Iris. Tapi ada flicker. Nak keluar daripada keadaan tersebut mudah bagi pendapat Iris. Dan terus dia regen balik nyawa dengan tukul beliau. Akan tetapi sekarang ini fokus mungkin beralih kepada Lord. Di mana di bahagian top lane telah pun dibersihkan oleh Noah dan juga Panda. Akan masuk ke dalam medan pertempuran sebentar saja lagi. Namun Yura di bahagian belakang. Hawk menunggu masa saja untuk mengeluarkan minuman Fury. Tetapi akan dihalau oleh Yura saja. Sebab damage berterusan diberikan kepada beliau. Ya, dan pasukan tim Hawk juga percaya Hyde tak ada berdekatan. Jadi mereka boleh menggunakan peluang sebaik mungkin. Mereka masih lagi berikan fokus kepada Iris. Kerana mereka tahu peluang mereka untuk dapat kemenangan kalau mereka berjaya untuk dapatkan Iris. Iris berarti zona yang dibuka sekarang 3 orang terkena. Tapi sekarang ini Panda bijak dia cari peluang. Sekali lagi berbekalkan 2 minion. Tim Hawk menang 1 berbalas dengan 0. Wow. Dia buat lagi sebenarnya. Gerakan itu sememangnya telah pun dirancang kemas. Taktikal yang baik. 1-0. Ekor tim Hawk bergembira. Ya. Dan apa yang kita boleh nampak sekarang untuk tim Hawk, mereka ada momentum untuk mereka kekalkan di dalam match yang kedua. Dan MPSNC bukan mereka tak ada inisiatif untuk mereka menang. Saya nampak saingan yang diberikan. Ada mereka punya kreativiti. Tapi masih belum cukup. Perlu disiplin untuk memerhatikan minion wave. Itu yang saya cakap tadi. Tapi Iris harus diberikan pujian. Lihatlah bagaimana dia menarik 3 pemain daripada pasukan MPXNC untuk memberikan masa yang sangat-sangat besar kepada Noah dan juga Panda sebentar tadi. Menyebabkan terus saja pasukan daripada tim Hawk berjaya mencatatkan kemenangan pertama untuk series yang terakhir pada hari ini. Sangat-sangat berbeza permainan yang ditunjukkan oleh tim Hawk terutamanya Iris. Sememangnya. Okey, suara dah ada dah. Itu highlight dia. Tu highlight dia. Dia cuma nak ingatkan kalau tim Hawk menang, Anastasia Parkoy. Nakal betul hari-hari. Tapi dekat dalam game tadi, betul lah.
Iris ni macam kucing. Yes, 9 nyawa. exactly. And disebabkan dia tak mati-mati, yang hujung tu, Panda dapat split push. Kalau tak dapat MVP memang betul lah saya marah. Sebab hari tu, masa kita punya intro kan, Yes. saya tak bagi nama penuh. Okay. Nama pendek dia Roy. Ah. Panjang dia Roy. Kenapa Roy? I. Iris. Roy. Iris, Roy. Acceptable. Tapi sekarang ni kita boleh katakan yang Team Hawk sememangnya itu adalah kemenangan yang wave dirancang saya boleh cakap kan, Ya, sebab betul, mereka betul. nampak macam okay Harry skor by time 3. Noah dan juga Panda sememangnya akan fokus kat bahagian tengah, sebabkan kalau hantar Panda seorang mungkin tak boleh nak tamatkan game tersebut sebab ada seorang balik pun dah cukup untuk halau Panda. Tapi bila ada Kajar, dia boleh flicker dan tarik target tersebut dan mereka boleh kill dan juga push. Okay, I just nak tanya across the table. Kita dah tengok MVP terlebih dahulu untuk tengok dekat dalam game tu. Siapa? Tak akan cakap. Iris! Yes, Iris, finally. Semalam, I was expecting Iris to be the MVP semalam. So I'm really glad he's getting his time to shine sebab memang he deserves it. Iris ni memang betul macam kucing. 9 Memang- nyawa. I rasa Dah boleh branding balik dah. Ya. Jadi Miao Riz. now Tapi tadi awak nak cakap apa? Yang saya nak cakap is, saya nak dengar diorang punya mic check. Nak dengar macam mana diorang handle split push sun tu. ada miau ke? Dikit-dikit nggak ngaruh. Oh yo. Paling besar tipis. Masih ada Martis kok. Aku tadi. Lasi. Nice. Mantap. Lagi. Aku slow dia, Riz. Mati. Dengar. Sumpah aku keras. Boleh. Jangan bagi balik. Jangan balik. Boleh. Jangan bagi balik, boleh. Nah. So dekat dalam highlight tadi, sebenarnya bila kita tengok, bila team fight untuk dua-dua pasukan, ada banyak sangat crowd control. Nampak sangat impressive. Tapi Iris, 92% skill participation. Nanti kita nak tengok berapa banyak damage taken dia sebab dia baru mati 2 kali. Yang kali kedua tu pun hujung-hujung game untuk endkan game. Saya rasa dia sandbag. Dia Dia orang lihat Melaka game yang paling. sebenar. Tapi berapa banyak? Ya. Dia orang apa? Orang Melaka yang sebenar. Saya tak jumpa lagi orang Melaka yang tipu. Awak orang Melaka fake lah. Itulah. Okay, marilah kita tengok itemization untuk kedua-dua team. And again, Syamil, saya rasa ini time yang sesuai untuk terangkan balik kenapa build Terizla macam ni boleh tahan lama and kita boleh nampak dia punya sustain, dapatkan balik HP, masih ada. Okey, kita nampak terlebih dahulu dari segi pemilihan talent yang diambil oleh Iris sebenarnya. Kita nampak dengan adanya Rupture, dia bagi sedikit damage iaitu dengan adanya Penetration. Dengan adanya Festival of Blood, jadi sebarang kill, sebarang assist yang dia dapatkan, dia ada 1 point untuk aktifkan dia punya Spell Vamp. Dan yang ketiga, dengan adanya Brace Might, kalau dia spam skill tu, chance untuk dia naikkan HP dia balik tu pun ada. Jadi kita akan lihat dengan lebih terperinci dekat sini, di mana kalau item talent-talent ni sebenarnya digunakan, tak perlu buat attack pun, still sakit. Tak perlu buat spell vamp pun, still ada penambahan nyawa. Ya. Itulah dia. Tak. Dia jadi Tak, sebab bila dengar Syamil punya analysis, saya pun macam tergamam kejap. Rasa macam nak tengok dia punya TikTok kalau dia ada. Ajak analysis dengan dia. Tapi ya, kalau kita tengok daripada talent setup dekat sini, dia betul-betul activatekan Terizla. Saya rasa Terizla, just by dia punya kit sendiri, dengan keadaan meta EXP sekarang, dengan keadaan macam mana Roma susah nak dapat level 4 dekat dalam turtle yang pertama, minit kedua tu kan, menyebabkan Terizla punya setup value, punya setup jadi jauh lebih tinggi. Tapi kita boleh tengok perbezaan daripada player per player. Iris dekat sini menunjukkan dia tak perlu item damage. Dengan ada penetration extra sikit je daripada dia punya emblem kat sini, dah cukup untuk dapatkan dia punya HP. 15 je sebenarnya. Ya. Tapi wow, dia punya damage sebenarnya Tapi start sampai. satu benda yang kita kena cakap jugalah, Apa dia? kalau dia senang kat situ, memang rasa macam ada banyak. Sebab dia bukan hit 5 hero, boleh hit 7 hero. Ya, betul. Extra 2. Ha. Tapi ada item yang menarik yang dibeli oleh Gary tadi untuk pastikan dia boleh menang lawan dengan Sun. Dia bawa masuk Peter Tranchon. Sebab saya mengira berapa banyak item damage yang dibeli oleh pasukan tim Hawk sendiri. Dan sekarang ni untuk pasukan MPXNC, adakah saya perlu katakan adakah mereka perlu menggunakan taktikal yang sedikit berbeza? Ini Saya punya pendapat, mereka tak cukup buat. Sebab saya rasa idea tu dah ada, tapi macam dalam bahasa mudah dia macam takut-takut nak buat. Sebab masa awal-awal tu nampak bila lawan dekat Lord,
Sonic dia split. Okay, dah split bawah. Yang kat atas tak cuba split, dekat mid tak cuba split. Dia ada satu time tu di mana Syamil Yusni cakap diorang punya disiplin kurang sebab nampak skill tak ada dan sebagainya. Patutnya try je fight. Tapi tak berani, tak bercuba. Oi, 180. Oh my Oh my god. god. 187 Iris. Dia Banyak ni. angka ni dah macam gaji Rose. Oi. Untuk 3 hari. Jangan. Oh, sorry. Oh, untuk. Oi, jangan. Terlepas cakap. Terlepas Segala cakap. kenyataan yang dikeluarkan Habis ada kena-mena dengan MPL. Ni kalau I keluar, I kena. Ni kalau konsisten, Tak lasi. Iris. Wow. boleh sampai 6 juta. Betul. Alright. Boleh. Okay, sekarang ni Boleh. kita nak beritahu yang ini baru week 1. Ya. Baru week 1, yes. Dia dah Hari kedua. Hari kedua. Dia untuk tim Hak ini game kedua mereka juga, betul? Yes. So far performa Iris, statement yang dikeluarkan adakah betul? Is it he better than Ripo? Memang betul, tapi saya akan cakap dia lebih pada sandbag. Dia pandai tarik perhatian. Betul. Sebab tu sebelum ni pun saya cakap Iris ni, dia memang nak cari spotlight. Dia memang sukakan perhatian. Sebelum ni dia tak dapat perhatian, Ha. sekarang dia tunjukkan. Yes. 2 Nak hari perhatian. berturut-turut. Ya. Dan sekarang Sambung dia bulan lagi. MVP. Kita lihat macam mana heat map sekarang untuk Hawk dan juga Noah. 2 minit sehingga ke 6 minit. Rotasi daripada Hawk sendiri seakan-akan dia dah dihalang oleh Noah dengan terlalu banyak. Noah dia lagi kontrol kawasan river berbanding dengan Hawk. Sebab saya tak nampak berapa banyak minion Fury yang lah dilepaskan oleh Hawk sendiri dan sampaikan Yura pun tak perlu nak copy dia punya ultimate sebab ada banyak hentakan-hentakan terutama daripada Iris. Sebab penalty zone sendiri dia berjaya untuk cancelkan banyak skill cuba dilakukan oleh pasukan NC. Ya, kita akan masuk pada highlight dekat sini di mana saya pun nak tanya Rose, bila tengok the situation dekat dalam game ni, out of mana-mana player yang you nak interview, player mana you nak interview. Sebab kalau tengok dekat dalam game ni, nampak macam NC macam takut-takut nak fight. Dan nampak macam team macam, okay, kalau korang takut nak fight dan kita just buat benda lain je lah. Okay, sebenarnya kan, I memang nak interview Iris and for the reason of because first of all, dia memang macam kucing. Okay. The amount of times he manages to escape, like, you know, what is going through his head masa tu. And on top of that, I'm actually really interested to see how he's bonding with Team Hawk. Lagi sebab dia cakap dah macam family. Dah macam family. Pas time tu RSG tengok dia macam, Exactly. Baru berapa hari, dah macam family. Semalam, game pertama, dia perform sangat-sangat. And then hari ni game kedua, dia perform juga. So like, what is it with Team Hawk that Iris feels so macam Okay, welcome? saya jujur je lah kat sini. okay, jangan. Okay. Sebelum ni tak ada playtime. Maksudnya playtime? Playtime maknanya waktu dia bermain tu kurang. On stage lah maksudnya. On stage. Okay. Dan ni ditunjukkan kenapa yang dia berhak untuk ada dalam first line up untuk mana-mana tim yang dia pergi nanti. Ya. So kalau lepas ni dia pergi Echo ke, kalau dia pergi RRQ ke, Dia pergi BTR. BTR. ya. Sebab tu saya kata yang untuk game kali ini banyak benda yang ingin